Salam sejahtera kepada Encik Mazlan. Pada hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan bagi Tugasan 2 Kod Kursus SJHK 3193 Pensejarahan Malaysia. Berikut merupakan soalan tugasan yang kami dapati. Pengenalan bagi sentrik adalah: sentrik merupakan satu unsur kandungan atau kecenderungan yang telah wujud dalam bentuk pendekatan yang digunapakai dalam penulisan sejarah. Misalnya, ada sesetengah penulisan yang dapat dikatakan lebih cenderung menjurus kepada aspek ekonomi, perundangan dan politik. Seterusnya, terdapat juga penulisan yang bersentrikan negara atau kaum seperti Malaysia sentrik, Indonesia sentrik dan sebagainya. Semasa membicarakan tentang sentrik yang melibatkan aspek penulisan sejarah sebuah negara, penulisan yang berunsurkan sentrik barat tidak ketinggalan juga. Di negara-negara yang pernah dijajah oleh kuasa barat seperti Belanda, Inggeris, Perancis dan sebagainya, sentrik barat merupakan agenda daripada barat yang perlu diterima oleh orang tempatan. Terima kasih kepada saudari Evelyn. Seterusnya pembentangan akan diteruskan oleh saya, iaitu saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai sentrik Eropah. Jadi, konsep sentrik Eropah ini berunsurkan pihak barat itu sendiri. Hal ini kerana sentrik Eropah ini memaparkan sumbangan positif pihak barat kepada masyarakat yang dijajah. Penulisan berlandaskan sentrik Eropah ini juga menunjukkan bahawa pihak barat ini telah merendahkan atau mengetepikan ketepatan sejarah tradisional di tanah Melayu. Penulisan ini merangkumi aspek politik, ekonomi sesebuah negara yang mengagung-agungkan pihak barat sebagai penjajah. Berdasarkan aktiviti yang dilakukan oleh pihak barat dan aktiviti yang mudah diperolehi sebagai rujukan. Seterusnya, sentrik Eropah ini bersifat topikal, di mana ianya hanya menyentuh tempat atau kawasan yang tertentu bagi berkepentingan kepada kerajaan kolonial. Seterusnya, mengapakah sentrik Eropah ini muncul? Jadi, penulisan bersifat Eurocentrik ini pada peringkat pra-Perang Dunia Kedua muncul akibat kedatangan pihak kolonial untuk meluaskan kawasan tanah jajahan mereka bagi tujuan melicinkan serta memudahkan segala urusan pentadbiran kolonial serta untuk mendapatkan sokongan rakyat bagi menjamin kedudukan mereka sebagai penjajah di tanah Melayu. Jadi apabila munculnya pihak kolonial, jadi muncullah sentrik Eropah ini. Seterusnya, saya akan menerang secara terperinci berkenaan dengan penulis dari barat, iaitu R.O. Winstead, Richard Olaf Winstead, yang dilahirkan pada 2 Ogos 1878. Beliau merupakan salah seorang daripada pengawal pegawai kolonial British di tanah Melayu. Jadi, berikut merupakan kajian dan tulisan yang dihasilkan oleh beliau. Terdapat 7 kajian dan tulisan yang dihasilkan oleh beliau. Okey, seterusnya kita beralih kepada pandangan Winstead terhadap pensejarahan di Malaysia. Pandangan yang pertama adalah pandangannya terhadap pensejarahan Malaysia. Beliau berpendapat bahawa sejarah Melayu adalah pensejarahan tradisional yang memasukkan unsur dongeng seperti Dewa Dewi. Jadi, pada pandangan beliau, perbezaan salinan yang terdapat dalam beberapa naskah sejarah Melayu yang telah memperlihatkan Winstead ini menyatakan bahawa penyalin membuang jalan cerita yang tidak sesuai dengan zamannya. Jadi, penyalin ini telah membuang cerita-cerita yang mungkin berkaitan cerita yang tidak sesuai dengan zamannya. Contohnya seperti cerita-cerita dongeng tersebut. Seterusnya, beralih kepada pandangan terhadap pensejarahan terhadap bentuk undang-undang. Jadi, R.O. Winstead ini berpandangan bahawa undang-undang di tanah Melayu setara dengan legal code, iaitu kod undang-undang kerana di Eropah kerana penurunan autoriti ke atas perundangan tersebut. Contohnya seperti Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Sungai Ujong, Undang-Undang
Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Sungai Ujong merupakan kajiannya bersama dengan Jocelyn dan Jong. Seterusnya pandangan beliau adalah terhadap pensejarahan terhadap undang-undang yang tadi adalah beliau juga berpandangan bahawa kedatangan Islam akan menjadi halangan utama dalam kemajuan undang-undang Melayu berkaitan dengan adat dan tidak sesuai diamalkan di tanah Melayu. Jadi, menurut R.O. Winstead ini, kedatangan Islam pada masa itu telah menjadi penghalang untuk memajukan undang-undang yang terdapat di tanah Melayu. Seterusnya pandangan beliau terhadap kesusastraan Melayu. Beliau telah mengelaskan kesemua sastra Melayu kepada beberapa kumpulan, iaitu sastra rakyat, sastra Melayu zaman Hindu, sastra Melayu berunsurkan Jawa, sastra Melayu transisi Hindu kepada Islam, sastra legenda Muslim, cerita-cerita bersumpukan Muslim, hukum kanun dan puisi Melayu seperti bahasa Birama, syair dan pantun. Jadi, pandangan beliau dalam kesusastraan Melayu ini menyatakan berkenaan bahawa hikayat Hang Tuah ini dipengaruhi oleh unsur-unsur Jawa Hindu yang bersifat sastra Panji yang mirip dengan hikayat Sri Rama. Seterusnya, pandangan beliau terhadap masyarakat Melayu pada masa itu. Beliau berpandangan bahawa orang Melayu tidak patut diberikan pendidikan di peringkat yang terlampau tinggi kerana beliau beranggapan bahawa pendidikan untuk golongan petani yang dikira rendah pada darjatnya tidak sesuai ataupun melampaui darjat hidup mereka yang rendah itu. Seterusnya, pandangan Winstead yang sangat mempengaruhi. Jadi, pandangan Winstead terhadap masyarakat Melayu ini sangat mempengaruhi tahap pendidikan masyarakat Melayu yang sangat ketinggalan zaman pada ketika itu. Pandangan beliau yang terakhir adalah pandangan berkenaan dengan nasionalisme Melayu. Oti Duzek, pengetua MPSI yang menubuhkan Jabatan Karang Mengarang yang untuk menggalakkan kegiatan pemikiran penulisan dalam kalangan pensyarah dan pelajar tidak begitu dipersetujui oleh Winstead kerana Winstead berpendapat bahawa tindakan Duzek hanya akan menyemarakkan nasionalisme dalam kalangan masyarakat Melayu dan keadaan ini amat berbahaya selaras dengan pergerakan anti penjajah. Maksudnya di sini, Winstead ini takut bahawa masyarakat Melayu pada masa itu akan mempunyai semangat nasionalisme dan menentang mereka. Jadi, mungkin akan menyumbang kepada pergerakan anti penjajah, iaitu akan menentang mereka. Seterusnya, akhir sekali Winstead tidak pernah pada masa itu Winstead tidak mengarahkan jabatan tersebut untuk ditutup. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya menyerahkan pembintangan kepada panel yang seterusnya. Kemudian, saya akan membuat penerangan bagi sentrik tempatan. Penulisan bersentrik Malaysia merupakan penulisan yang memberikan penumpuan kepada perlakuan orang Malaysia sendiri. Pendekatan di atas adalah sama sekali berlawanan dengan penulisan sejarah Malaysia yang ditulis berdasarkan kepada Eurocentrik kerana pendekatan Eurocentrik lebih mengutamakan seseorang tokoh atau segala kepentingan pihak barat. Menggunakan sumber tempatan dan ditafsir menerusi kacamata tempatan. Lebih menggambarkan kesedaran dalam kalangan penulis bagi menonjolkan keadaan masyarakat bukan lagi penjajah semata-mata. Penulisan sejarah yang bersentrik Malaysia ini ditulis oleh sejarawan tempatan dan juga beberapa sejarawan barat di luar sana. Saya memilih seorang penulis tempatan iaitu dikenali sebagai Al-Atas atau nama sebenar beliau adalah Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Al-Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau dilahirkan pada 5 September 1931. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim, ahli falsafah Muslim dan tokoh Melayu terbilang pada tahun 2011. Berikut adalah senarai kajian dan tulisan yang telah dihasilkan oleh beliau sepanjang beliau berkarya. Selepas itu, saya akan menerangkan pandangan Naqib Al-Atas terhadap pensejarahan Malaysia. Pandangan Naqib Al-Atas pada perubahan aspek kepercayaan dan kebudayaan.
Kedatangan Islam ke alam Melayu telah banyak mempengaruhi kepercayaan dan cara hidup atau budaya masyarakat Melayu. Namun, dalam konteks ini, agama Islam bukanlah agama seperti mana tafsirannya dalam perspektif Barat, yaitu menganggap agama sebagai sebahagian daripada kebudayaan. Menurut Al-Attas, penerimaan Islam telah mewujudkan faham dan kesedaran kebangsaan yang meluas dalam kalangan bangsa Melayu. Hal ini dimungkinkan oleh faktor persamaan akidah dan amalan kehidupan serta penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penyatu di kepulauan ini. Kemudian, pandangan Naqib Al-Attas pada perubahan aspek pemerintahan. Al-Attas turut menunjukkan kepada suatu hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu yang bermaksud setiap pemimpin, imam, bagi masyarakat Muslim mestilah dipilih daripada kalangan Quraisy. Di sini, pengaruh dan pimpinan Islam yang kuat khususnya daripada kalangan Quraisy akan dapat memastikan pentadbiran negara mempunyai ciri-ciri keislaman yang sebenar, terutamanya dalam pembentukan kerajaan Islam yang baru di alam Melayu. Dengan itu, perubahan turut berlaku khususnya pada gelaran yang digunakan oleh pemerintah pada ketika itu. Dalam hal ini, Al-Attas mendapati bahawa gelaran Malik adalah gelaran pertama yang digunakan oleh pemerintah ketika itu, bukannya Sultan. Seterusnya, pandangan Naqib Al-Attas pada perubahan aspek pemikiran. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah membawa suatu akidah yang baru kepada masyarakatnya, yaitu konsep keesaan Allah, tauhid, dan pengenalan kepada atas ilmu tasawuf yang mengandungi ilmu falsafah Islam yang tulen. Rasionalisme dan semangat keagamaan yang luhur inilah yang kemudiannya memalingkan masyarakat Melayu di Nusantara dari seni dan mitos yang hayal kepada alam akal dan budi yang menuntut cara gaya tertib dan teratur. Malah, pancaran dari meresapnya ajaran Islam yang suci itu telah banyak diterapkan di dalam karangan dan syair Melayu Nusantara. Kemudian, saya akan menerangkan pandangan Naqib Al-Attas pada perubahan aspek bahasa dan kesusasteraan. Hubungan antara bahasa dan kesusasteraan adalah amat rapat dan tidak boleh dipisahkan. Ini kerana bahasa memainkan peranan yang amat penting, yaitu sebagai medium penyampaian kesusasteraan itu sendiri. Dalam konteks kajian Al-Attas, penumpuan diberikan secara khusus kepada kesusasteraan Melayu klasik yang bercorak Islam. Ini berdasarkan proses pemodenan pada bahasa dan kesusasteraan Melayu nyata berlaku selepas unsur-unsur Islam mempengaruhinya. Justru dengan kesedaran terhadap kepentingan memartabatkan semula kesusasteraan tersebut, maka Al-Attas melalui rangkaian rubaiyatnya bukan saja dapat mengemukakan kembali bentuk puisi pada zaman tersebut, malah turut menerapkan pemikiran dan perasaan yang halus dan tinggi berdasarkan nilai falsafah Islam itu sendiri. Kesimpulannya, dalam mengkaji prinsip asas Al-Attas terhadap sejarah dan persejarahan alam Melayu, pemikiran dan pandangan alam, worldview, Islam telah dijadikan sebagai asas dan panduan utama dalam mengkaji sejarah Islam di rantau ini. Ini kerana, menurut beliau, sejarah Melayu itu tidak boleh dipisahkan dengan sifat dan hakikat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya akan membuat pembandingan pensejarahan Malaysia mengikut perspektif sentrik Eropah yang saya rujuk R.O. Winstead dan sentrik Malaysia yang saya rujuk Syed Naqib Al-Attas. Kita lihat pembandingan yang pertama. Sentrik Eropah lebih berpihak kepada Barat, manakala sentrik Malaysia berpihak kepada perlakuan orang Malaysia. Seterusnya, pensejarahan Malaysia mengikut perspektif sentrik Eropah mengutamakan tokoh dan kepentingan orang Barat sahaja, sedangkan sentrik Malaysia mengutamakan tokoh-tokoh tempatan. Dan seperti yang kita tahu, daripada perspektif sentrik Eropah, sudah tentulah sentrik Eropah ini menggunakan sumber Barat dan sentrik Malaysia menggunakan sumber-sumber tempatan. Seterusnya kita lihat sentrik Eropah ini menekankan penjajah semata-mata. Jika kita lihat sentrik Malaysia, sentrik Malaysia lebih menggambarkan kesedaran dalam kalangan penulis bagi menonjolkan keadalan masyarakat dan bukannya penjajah semata-mata. Seterusnya kita lihat
Penulis pensejarah Malaysia mengikut perspektif sentrik Eropah, majoritinya orang barat sahaja, dan sentrik Malaysia ditulis oleh orang-orang tempatan dan beberapa sahaja orang barat. Seterusnya, sepanjang pembibitan orientalis di alam Melayu, pihak penjajah telah membawa satu pendekatan mencampuri urusan pentadbiran, iaitu usaha memperkecil dan menyisihkan peranan agama dalam semua aspek kehidupan. Itu daripada perspektif sentrik Eropah. Berbeza pula pada perspektif sentrik Malaysia, kerana daripada pensejarahan Melayu mengikut sentrik Malaysia memberikan penekanan mengenai peranan agama dalam pensejarahan Malaysia. Kita lihat perbandingan yang seterusnya. Jika kita lihat sentrik Eropah lebih berpegang sepenuhnya kepada akal rasional manusia dalam menghuraikan segala persoalan, dan berbeza pula di sentrik Malaysia, kerana sentrik Malaysia menolak perkara-perkara seperti akal rasional manusia dalam menghuraikan segala persoalan mereka. Seterusnya adalah sentrik Malaysia mengikut Syed Naqib Al-Atas, beliau menolak pandangan alam iaitu worldwide dan tidak bertunjangkan kepada nilai sekularisme sebagai panduan epistemologi bagi kajian sejarah seperti yang dilakukan oleh Barat. Dan kita lihat orang Barat menerima pandangan worldwide tersebut. Seterusnya, perbandingan yang saya boleh cari adalah sentrik Eropah iaitu R.O. Winston mengasimilasikan unsur-unsur dongeng seperti cerita dewa dan dewi, dan berbeza pula pada sentrik Malaysia kerana mengikut Syed Naqib Al-Atas, beliau menolak konsep tarbiyah yang lebih generik iaitu merangkumi semua makhluk hidup bersifat material. Dan kita lihat pensejarahan Eropah mengikut R.O. Winston, pensejarahan berbentuk undang-undang, termasuklah undang-undang kaedah Kedah, Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang 1948 dan banyak lagi. Jika kita lihat penulisan pensejarahan Malaysia mengikut sentrik Malaysia, seperti yang telah dilakukan oleh Syed Naqib Al-Atas, beliau menulis sejarah secara menyeluruh di mana menyebut tentang masyarakat, budaya dan agama. Terusnya kita lihat perbandingan pensejarahan Malaysia daripada perspektif sentrik Eropah iaitu karya R.O. Winston. Beliau beranggapan bahawa orang Melayu tidak patut diberikan pendidikan di peringkat yang terlampau tinggi kerana orang Melayu yang bekerja sebagai petani tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita lihat pensejarahan Malaysia daripada perspektif sentrik Malaysia. Kita ambil Syed Naqib Al-Atas. Beliau menulis sejarah mengikut pandangan orang Melayu di mana terdapat pertentangan dengan penulisan kolokial yang bersentrik Barat. Dan persamaan antara sentrik Eropah dan sentrik Malaysia, kedua-duanya merupakan kajian lapangan yang melibatkan saksi dan kajian dokumentasi dalam penulisan sejarah. Itu merupakan rujukan yang kami guna. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.